Sambungan bab apa tu? Bab baru ke? Bab sabar habis. Syukur. Bab kelima tentang syukurlah. Okey. Syukur. Sabar, syukur. Baik. Kita mulakan pengajian kita dengan sama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabil azam syai'ullahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. InsyaAllah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak beriman salah seorang kamu, yang ini tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku itu lebih dia kasihi, melebihi kasihi daripada ayahnya, melebihi kasih ia kepada anaknya dan juga melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang hormati fadilatul imam kita, kemudian Tuan Bilal, jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan budi syukur kepada Taala. Lagi malam ni insya-Allah kita dapat bersama untuk meneruskan pengajian kita daripada kitab Penawar Bagi Hati, yang mana kitab ni dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Andunisi Al-Mandili. Dan kita malam ni berada di muka surat yang 80, Jawi muka surat 80, Rumi muka surat 199. Baik, bab pada menyatakan syukur. Menyatakan
syukur. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Ketahui olehmu bahawasanya syukur itu memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengan dia atasnya daripada pendengar dan penglihat dan kaki dan tangan dan lainnya kepada barang yang dijadikan dia kerananya. Syukur itu ialah memalingkan. Maksud maling apa? Menggunakan. Bukan malingkan ini bukan bermakna memaling yang sebagaimana yang kita faham. Sebagaimana yang kita faham, memaling ni maknanya tak nak pakai lah kan. Tak nak pakai itu makna memaling. Tapi di sini bukan makna memaling yang begitu. Maksud maling tadi menggunakanlah. Menggunakan oleh hamba akan segala barang yang beri nikmat Allah Ta'ala dengan dia atasnya daripada pendengar. Pendengar mana telinga, dan pelihat mana mata, dan kaki dan tangan dan lainnya kepada barang yang dijadikan dia kerananya. Okey, seperti memalingkan dia akan pendengarannya kepada mendengar Quran. Itu makna memaling, mana menggunakanlah. Seperti menggunakan ia akan pendengarannya kepada mendengar Quran ataupun ayat-ayat Quran. Okey, kerana Quran itu merupakan kalamullah. Orang yang membaca sama seperti orang yang mendengar, sama seperti orang yang membaca, tetapi dengan syarat dia menyemak. Syarat dia menyemaklah. Tapi kalau orang membaca Quran kita tidak menyemak, samalah seperti orang tidak mendengar. So siapa yang mendengar orang lain membaca dan menyimak, dia juga mendapat pahala yang sama sebagaimana orang yang membaca. Sebabnya bila Al-Quran dibacakan, naklah kita diam dan tafakur, kita memikirkan makna yang dibaca. Dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat. Itu kegunaan pendengar ataupun telinga kita. Ketika kita dengar Quran, kita dengar hadis daripada ulama dan ilmu-ilmu yang beri manfaat, sama ada ilmu dunia ataupun akhirat. Lebih-lebih lagi ilmu akhirat lah. Dan seperti memalingkan dia akan kakinya ke masjid. Memaling mana menggunakan akan segala kakinya, bukan segala kakinya ada dua je. Betul tak? Kaki ada dua je lah. Manusia kaki ada dua. Ada kaki lebih pada dua? Ada juga kaki tambahan. Dia ada kaki lebih lah. Tapi biasanya dua kaki saja. Okey. Kalau binatang dia mempunyai lebih daripada dua kaki. Banyak kaki dia. Contohnya lipan banyak kaki dia. Tuan-tuan pun tak sanggup nak kira kaki dia. Ada yang rajin pergi kira kaki lipan tak? Ada yang rajin? Tak ada kan? Tak ada yang rajin pergi kira kaki lipan. Dan lipan pun tak suruh kira kaki dia. Gitu. Baik, kemudian jadi gunakan kaki tadi kepada berjalan ke masjid dan kepada mengerjakan haji ataupun benda-benda lain lah, benda-benda yang baik. Itu tujuannya Allah Ta'ala menggunakan kaki kita. Dan seperti memalingkan ia akan tangannya kepada memerangi kafir. Memalingkan mana menggunakan dia dengan tangannya kepada memerangi golongan kafir, musyrikin, kerana meninggalkan agama Islam. Kerana meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semana kita gunakan tangan tadi dengan menggunakan memegang senjata, pedang dan sebagainya. Kalau zaman Nabi lebih pada menggunakan pedang. Jadi pedang tadi digunakan untuk memerangi orang-orang kafir. Gitu. Dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Dia lebih tinggi daripada sabar, lebih tinggi daripada zuhud, dan lebih tinggi daripada khauf dan juga lainnya. Itu pangkat syukur ni besar pangkatnya. Sebabnya orang yang nama syukur ni kira beruntunglah. Haji syukur namanya kan. Beruntunglah namanya syukur. Tapi jangan tak bersyukur. Haji sabar.
haji sabar ataupun haji sabirin. Orang-orang yang sentiasa sabar. Tapi orangnya pembongi, pemarah. Namanya haji sabirin, haji sabar, tapi tak sabar. Okey. Haji Wahab. Nama kau siapa? Haji Wahab. Haji yang banyak memberi. Wahab kan banyak memberi kan. Tapi malas memberi, kedekut. Tak nak memberi orang. Tak nak bantu orang, tuan-tuan. Ini tak sesuai lah dengan nama dia. Jadi orang tua dulu, tuan-tuan, dia bagi nama kita tu dengan nama-nama begitu, tujuannya kita menghayati lah, menghayati akan nama-nama tersebut dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita lah. Haji Sabirin, Haji Sabar, Haji Wahab, Haji Razak, betul tak? Baik, kemudian tuan-tuan, jadi maknanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat, lebih tinggi daripada sabar, dan lebih tinggi daripada zuhud, dan lebih tinggi daripada khauf. Khauf mana takut, dan juga lain-lain yang lagi. Okey. Kemudian kerana syukur itu dimaksud dengan dia pada dirinya. Bersalahan sabar dimaksud daripadanya akan mengerasi hawa nafsunya. Kerana syukur itu dimaksudkan dengan dia pada dirinya sendiri. Kepada orang si A itu bersalahan sabar. Dimaksud daripada sabar itu untuk mengerasi ataupun melawan hawa nafsu seseorang tadi. Tujuannya Allah Ta'ala bagi pangkat sabar. Jadi masing-masing tuan-tuan ada pangkat masing-masing. Yang kadang-kadang tuan-tuan pun tak tahu. Tuan-tuan ni berada di makam mana. Kalau kita belajar tasawuf, makam mana tu? Makam sabar, makam takwa, okey, makam musyahadah, makam muraqabah. Itu semua makam tu. Makam tu bukan kubur. Makam ni kedudukan dan pangkat lah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang menjalani kehidupan menuju kepada akhirat. Tu makam mana tempat? Tempat. Tempat lah makam, tempat. Tapi ini bukan mana makam di sini, bukan mana tempat, tapi kedudukan. Kedudukan dia, label dia lah. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga seperti makam Ibrahim. Makam Ibrahim musalla. Ibrahim menjadikan ianya sebagai tempat untuk sembahyang. Makam untuk sembahyang. Apa makna makam itu? Makam itulah tempat Nabi Ibrahim meletakkan kakinya untuk membina Kaabah. Membina Kaabah. Jadi dikatakan sebagai makam Ibrahim. Bukan makam Ibrahim situ. Di situ tidak ada makam Nabi Ibrahim. Tidak ada kubur Ibrahim itu, kerana benda itu di dalam sekitar Kaabah itu. Kemudian dan kesalahan khauf. Khauf mana takut. Maka iaitu dimaksud daripadanya akan menghalau akan yang takut itu kepada segala pangkat yang dimaksudkan. Dan kesalahan khauf. Khauf mana takutlah. Maka iaitu dimaksud daripada yang khauf itu akan menghalau ke apa? Betul? Menghalau bertentangan dengan sifat khauf, takut, iaitu berusaha menjauhkan diri daripada perkara yang dibenci. Berusaha menjauhkan diri pada perkara yang dibenci. Kalau dalam Melayu dia kata seperti dipatut ulang bagi kehidupan dunia dan azab neraka bagi kehidupan akhirat. Mana berusaha menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dibenci, dikatakan khauf lah. Kesalahan khauf maka iaitu dimaksud daripada itu akan menghalau akan yang takut itu daripada segala pangkat yang dimaksudkan. Benda-benda yang boleh menakutkan kita, mana kita halau lah benda-benda yang boleh menakutkan kita tadilah. Itu dikatakan sebagai orang punya makam khauf, makam yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya benda-benda dunia lah. Benda dunia ni lah kita takut. Bagi orang yang makamnya yang orang golongan sufi, golongan sufi ini kan, apa yang golongan sufi itu takut? Contoh dia. Kalau dalam bab dunia, okay, contohnya benda-benda yang melalaikan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia takut benda-benda itu melalaikan. Harta benda dunia lah.
pun boleh melalaikan dia kan. Jadi dia takut. Takut benda tadi boleh menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masalah zuhud, maka iaitu dimaksud daripadanya itu akan lari daripada dunia yang melalaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang dimaksudkan. Apa yang dimaksudkan? Apa yang ditujukan? Tujuannya tidak lain melainkan hanyalah menuju kepada Allah Taala lah. Jadi apabila ada zuhud, maksud zuhud ialah hanya mengambil perkara-perkara yang diperlukan saja, yang sekadar hajat dia. Jadi bila ada sifat zuhud dalam diri dia, sudah tentu dia akan lari daripada dunia yang melalaikan, yang boleh melekakan diri dia, yang boleh melekakan dirinya daripada menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang bersifat seperti khauf, orang yang punya sifat zuhud, orang yang punya sifat sabar, orang yang punya sifat syukur, kan? Ini orang-orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dalam perjalanan menuju kepada Allah. Okey. Maksud berjalan menuju kepada Allah Taala tadi, menghampirkan dirilah kepada Allah Taala. Kerana kita sebenarnya tidak boleh mencapai akan zat Allah. Kerana zat Allah Taala itu tak boleh dilihat. Kita tak boleh lihat zat Allah Taala. Tapi kita boleh merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat yang ada pada diri yang kita tadilah, seperti zuhud, takut, sabar, kan? Dan dia merasakan bahawa Allah Ta'ala itu sentiasa mengintai dan memerhatikan apa yang dia kerjakan dan apa yang dia lakukan. Seperti orang yang ada makam ihsan. Apa makna orang yang ada makam ihsan? Ihsan itu sama dengan makam muraqabah lah. Kalau dalam bab tasawuf, apa makna muraqabah? Apa makna ihsan? Makna ihsan itu anta'budullah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah kamu merasakan, bila dalam ibadah tu kamu merasakan Allah Ta'ala itu ada dan melihat apa yang kita buat. Dan kalau kamu tak rasa pun Allah Ta'ala tetap ada juga. Soalan kita melihat Allah Ta'ala, dan kalau kita tak lihat Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala tetap melihat kita. Sama juga dengan orang yang ada makam muraqabah. Orang yang ada makam muraqabah, dia merasakan bahawa Allah Ta'ala itu sentiasa memerhatikan dan mengawasi segala gerak-geri yang dia lakukan. Itu sebabnya dia takut terjerumus dalam perkara-perkara dosa dan juga maksiat. Dia sentiasa merasakan kehadiran Allah. Bagi orang yang lalai, orang-orang yang jadi kaki maksiat, dia tak merasakan langsung tentang kehadiran Allah Ta'ala pada diri dia. Dia tak rasakan ada malaikat yang menulis segala amalan-amalan yang dia kerjakan. Jadi dia tak takutlah, dia buat apa yang dia nak. Macam tu. Baik, kemudian tuan-tuan, maka kerana syukur itu dimaksud daripada dirinya, tiada putus ia di dalam syurga, dan tiada ada di dalam syurga itu khauf dan zuhud dan juga sabar. Kerana bekalan syukur itu di dalam syurga. Bekalan syukur itu dalam syurga. Kerana syukur itu, sifat syukur ni berterusan. Sifat syukur berterusan dalam syurga. Sedangkan sifat sabar hanya di dunia sahaja. Sifat khauf hanya dalam dunia sahaja. Sifat zuhud hanya dalam dunia sahaja. Bila kita dah masuk dalam syurga, contoh dia takdirkan kita masuk syurga, insya-Allah lah kita masuk syurga lah. Bila kita dah berada dalam syurga, perlu tak lagi sifat khauf? Tak perlu lagi dah. Perlu tak lagi sifat zuhud? Tak perlu lagi dah. Perlu tak sifat sabar? Perlu tak? Tak perlu lagi sifat sabar. Tapi sifat syukur perlu tak? Perlu. Dalam syurga masih lagi perlu ada sifat syukur. Mana kita bersyukur, terima kasih di atas nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita di syurga yang telah pun yang kita dapat dan kita dah dijanjikan dunia dahululah. Sebenarnya sifat syukur itu berterusan. Tapi sifat sabar, zuhud, kan, sifat khauf hanya dalam dunia sahaja. Dalam dunia sahaja. Okey? Begitu juga dengan dalam syurga tu tidak ada, contohnya kalau dunia ni ada orang yang buang air besar, ada orang buang air kecil, ada macam perempuan itu berhaid, bernifas, kan, kemudian kita berhingus, berkahak. Dalam syurga ada tak? Tak ada. Dalam syurga tak ada buang air besar, tak ada buang air kecil, tidak ada berhingus, tidak ada berhaid, bernifas.
Dan tidak apa lagi? Tidak ada berselemo. Tu selemo tak? Selemo tu kan? Berhingus. Berselemo dan berhingus tak ada dalam syurga tu. Tak ada syurga. Semua tak ada. Semua bagus, cantik, lawa kan? Itu kelebihan masuk dalam syurga Allah Ta'ala, syurga yang telah dijanjikan. Baik. Dan kerana kekekalan syukur itu dalam syurga. Berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kesudahan doa bagi ahli syurga itu bahwasanya segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian alam, dan kerana adalah syukur itu setinggi-tinggi pangkat, tidak ada banyak mereka yang sampai kepadanya. Tak ramai yang sampai kepada martabat dan juga makam syukur. Kalau bab lain macam mana? Sama jugalah. Sama juga, tak ramai pun yang makam yang sampai ke makam sabar. Tak ramai juga orang yang sampai. Kerana dunia itu merupakan negara ujian. Dunia adalah negeri ujian, negara ujian. Okey. Akhirat ialah tempat kita menuai hasil daripada amalan-amalan soleh yang telah pun kita kerjakan. Kalau kita nak tunggu akhirat besok baru nak amal soleh, memang tak ada masalah. Itu sebabnya ada di kalangan manusia nanti kan yang menyesal apabila dah berada di padang mahsyar. Menyesal sangat. Terutama sikit orang kafir lah. Orang kafir, gulu alim maksiat, orang-orang yang mendahaga kepada Allah, mereka ni sangat menyesal bila berada di padang mahsyar kan, kerana amalan mereka akan dihitung pada masa itu. Masa itulah tuan-tuan mereka minta pada Allah, ya Allah, kembalilah kepada aku, kami ni semua ke dunia. Mintalah kami ni kembali ke dunia semula. Maka Allah Ta'ala kata, kenapa nak kembali ke dunia semula? Kerana kami, ya Allah, nak beramal amalan soleh, dan kami nak menebus diri kami dengan emas sepenuh bumi. Nak tebus diri kami ini daripada azab api neraka. Tapi tak ada masa lagi lah. Kerana hidup hanya sekali saja. Amalan tu sekali saja di dunia saja. Okay? Di akhirat tidak ada lagi negara untuk beramal. Baik. Kemudian tuan-tuan, kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali daripada hamba-Ku yang bersyukur. Nampak? Sedikit daripada sekalian hamba-Ku yang banyak bersyukur. Sikit. Tak ramai yang bersyukur. Baik, apakah tanda-tanda orang bersyukur, tuan-tuan? Terdapat beberapa tanda orang bersyukur. Sebagaimana dinyatakan oleh pakar-pakar motivasi, menyatakan bahawa antara tanda orang bersyukur yang pertama, patuh perintah Allah. Patuh perintah Allah. Kan dalam kitab tak adalah, ni dalam kitab lain. Okay. Tanda orang bersyukur itu yang pertama, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa saja perintah Allah Ta'ala, kan, apa saja larangan Allah Ta'ala dia tinggalkan. Apa yang disuruh, sembahyang, berpuasa, haji, buat baik kepada ibu bapa, menghubungkan silaturahim, kan, apa saja benda yang baik, kan, dia patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tanda orang yang bersyukur. Betul juga, perkara sunat pun dia buat juga. Perkara wajib dia tentu dah buat. Perkara sunat pun dia tambahkan lagi lah. Itu tanda orang bersyukur yang pertama. Yang kedua, tanda orang bersyukur, dia sentiasa melakukan yang terbaik. Sentiasa melakukan yang terbaik, dan dia tekun dan juga bersungguh. Apa saja tanggungjawab dan amanah yang diberikan pada dia, dia akan buat dengan baik dan akan buat secara bersungguh-sungguh dan tekun. Bukan main cekede. Main cincai-cincai lah macam tu. Kan ada orang kadang-kadang main cincai-cincai je. Cenekek. Bila dia buat satu benda tu, buat cincai-cincai je. Amanah dibagi pada dia, dia buat dengan, dia tak buat dengan betul.
Tapi duit tak? Duit nak kan? Contohlah kalau contohlah kalau dia kerja contohnya repair kereta ke, repair motor kan. Orang hantar motor kereta pada dia, ataupun contoh dia kita minta dia buat rumah untuk kita. Tapi dia buat rumah tu cekedek lah. Cincang-cincang macam tu je, tapi duit nak kan? Jadi bila benda tu dah siap benda tu, lepas tu tak lama tu bila dah gunakan, dah retak sana retak sini kan, rosak sana rosak sini. Jadi maknanya dia tak buat benda tu secara tekun dan rasa tanggungjawab dia tak ada, kurang lah. Yang ketiga kan, tanda orang bersyukur ialah sentiasa memaafkan orang lain. Sentiasa memaafkan orang lain kan. Kata seorang ulama, dia kata barang siapa yang memaafkan semua orang sebelum tidur, hatinya menjadi bersih, kepala menjadi tenang dan badan jadi sihat. Pakar sains menyatakan bahawa otak tenang, badan sihat. Otak tenang, badan pun sihat apabila kita memaafkan kesalahan orang lain. Okey. Dalam dunia ni tentang siapa yang tak buat salah? Siapa yang tak buat silap? Ada kan? Ada kan? Masing-masing ada buat silap, ada masing buat salah. Kan? Walaupun kadang-kadang orang tu sangat mengecewakan kita lah. Dia punya cakap tu, ya Allah kan, main lepas cakap je. Dia kata kita bangang, dia kata kita bodoh, dia kata kita tolol, macam-macam lah cakap kita. Tapi kita sabar je lah. Sabarkan, mungkin dia ni pun bangang kot. Sebenarnya kebangangan tadi kembali pada dia semula. Kebangangan tu kembali pada dia semula kerana dia cakap kita bangang. Mana kita kembalikan semula kebangangan tu pada dia. Tapi jangan cakap lah, kalau cakap dia marah. Kalau dia cakap kita bangang, kita pun cakap dengan dia bangang, memang jadilah bergaduh lah je. Betul tak? Okey. So mana kita sentiasa memaafkan orang lain. Kemudian yang keempat, tanda orang bersyukur tuan-tuan, banyakkan tersenyum. Banyakkan tersenyum lah. Tapi tersenyum bertempat lah. Tersenyum bertempat. Jangan asyik tersenyum, jangan. Jadi nanti orang kata orang gila gitu. Betul tak? Orang marah pun dia senyum, pergi sana pun senyum, pergi sini senyum. Betul tak? Senyum tu bertempat lah. Senyum dan berdoa terutama sekali ketika bangun daripada tidur. Orang kata orang-orang ni pakar-pakar motivasi lah, dia kata sesiapa yang bangun tidur dengan senyuman selama 10 saat atau lebih, hormon endorfin namanya. Hormon endorfin akan keluar menyebabkan kita ceria. Kemudian hormon enkefalin akan keluar menyebabkan kita sihat, dan juga hormon dinofin akan keluar menyebabkan kita bertenaga. Okey? Dengan syarat kita senyum bila bangun tidur, kita senyum selama 10 saat atau lebih. Ada tak tuan-tuan bangun tidur tersenyum, ada tak? Ada tak tuan-tuan bangun tidur terus senyum, ada tak? Nanti orang rumah kata abang ni mengigau ke apa? Senyum ni senyum dengan siapa ni? Kan? Ni abang senyum ni senyum dengan siapa ni? Si mimpi perempuan mana ni kan? Okay? Kalau rumah pula senyum macam mana? Rumah kita bangun-bangun ni tersenyum. Kita pun pelik, ni mimpi siapa ni kan? Mengigau apa ni? Tersenyum nak dapat duit ke, nak bagi duit ke kita ke kan? Okey, semana kita galakkan tersenyum, ni tanda orang bersyukur. Kemudian tanda orang bersyukur lagi tuan-tuan, mendoakan orang lain. Kena rajin mendoakan orang lain. Terutama sekali macam ibu bapa, ibu kena galakkan berdoa untuk anak. Ayah juga digalakkan mendoakan untuk anak. Anak juga tak ada masalah, boleh mendoakan kepada ayah dan ibu dia. Malahan kita juga boleh mendoakan siapa sajalah, sahabat-sahabat kita, kan, kawan kita, jiran-jiran kita. So mana kita digalakkan untuk berdoa, mendoakan mereka. Kemudian yang keenam, tanda bersyukur pula tuan-tuan, banyakkan beristighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nampak? Kita banyakkan beristighfar, memohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kerana dengan istighfar tuan-tuan, dia akan menghapuskan satu titik hitam di hati kita. Kerana ada Nabi SAW menyatakan bahawa apabila kita melakukan satu dosa dan kesalahan, maka timbullah satu titik hitam pada diri kita, pada hati kita. Selagi mana kita tidak istighfar kepada Allah, selagi itulah titik hitam tadi akan terus kekal pada hati kita. Kerana hati itu diumpamakan seperti cermin. Hati itu diumpamakan cermin. Bila titik hitam akan ada pada cermin tadi, maka lama-kelamaan kan sukarlah cahaya hidayah petunjuk akan masuk dalam diri kita ataupun dalam hati kita. Itu sebabnya kita dilazimkan sentiasa banyak istighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kemudian banyakkan bersedekah. Ni tanda orang bersyukur lagi. Banyakkan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan tak payah tunggu kaya. Kerana ada orang kata, tunggulah aku kaya ustaz, nanti aku bersedekahlah. Bila dah kaya tak juga bersedekah. Macam tu juga. Lagi bertambah kedekut. Jadi nak mulakan bersedekah, jangan tunggu kita kaya. Betul tak? Apa yang ada dalam diri kita, dalam kocek kita tu? Apa yang ada dalam poket kita tu? Yang ada apa? RM1. Bagilah RM1. Ada yang ada dalam tu apa? RM10. Bagilah RM10. Jangan bila tabung masjid tu datang lalu tu kan. Dia minta duit sebenarnya tu, tabung tu. Bukannya kita disuruh kita tengok tabung tu, tak. Weh, tabung ni lawa kan, cantik kan, gerak kan, jalannya tu pasing seorang. Memang senyum tu memanglah sedekah. Tapi masalahnya dia bukan suruh senyum. Masalahnya tabung tu dia minta duit. Tabung tu minta duit. Hafiz. So ulukanlah apa yang boleh diulukan, walaupun sehelai RM1. Yang penting ulukanlah kan. Jangan senyum. Kalau senyum tak dapat apa-apa. Okey. So maknanya, jadi bila kita sedekah, sedekah pun macam-macam bentuk. Sama ada bentuk duit, macam tersenyum itu sedekah juga sebenarnya. Kan? Lepas tu kita baca ayat Quran ataupun mana-mana, kita baca 3 gol, kita niatkan sedekah. Niatkan sedekah kepada ibu bapa kita, niatkan sedekah kepada arwah-arwah ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia, pun termasuk dalam bab sedekah juga. Hatta kalau ikut pada hadis kan, imatatil azabit tariq, membuang duri di jalan pun termasuk dalam bersedekah juga. Membuang duri di jalan pun termasuk kita bersedekah. Tu digalakkan kita banyak bersedekah. Ni semua adalah tanda-tanda orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada berapa tuan-tuan? 7 tanda orang yang bersyukur kepada Allah. Baik, kemudian kita sambung pada kitab tadi. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit daripada sekalian hambaku yang banyak bersyukur. Okey. Dan Nabi tuan-tuan Muhammad merupakan kan orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Kan Sayyidatina Aisyah pernah bertanya dengan Nabi ketika Nabi bangun malam. Nabi bangun malam kan, bertahajud kan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidatina Aisyah bertanya pada Nabi selepas Nabi solat, "Ya Rasulullah, bukankah dosamu telah pun diampunkan? Sama ada dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang. So ya Rasulullah, kenapa engkau nak bersusah-susah ni, nak beribadah, bangun malam dan sebagainya?" Maka apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah, "Apalah aku nak abdan syakura? Tak bolehkah aku ni menjadi orang yang bersyukur?" Tak bolehlah aku ni menjadi orang yang bersyukur. Semaknanya dengan bangun malam ini, tuan-tuan, termasuk dalam kumpulan orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Tapi jangan bangun sahaja. Kerana banyak kalau kita ni bangun kan, pergi buang air, minum air. Dah buang air, lepas tu pergi dapur minum air, lepas tu tidur semula. Jadi tak termasuk orang yang macam tu lah. Dia mesti bangun malam, lepas tu kata buang air, bersihkan diri, mengangkat wuduk kan. Lepas angkat wuduk, memakai pakaian bersih, lepas tu bentang sejadah, lepas tu niat takbir.
kan, soli sunatan tahajud rakaataini lillahi taala. Aku sembahyang tahajud 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sampailah salam. Kan, walaupun 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat pun dah termasuk dalam kumpulan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dan kerana lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur, nescaya aku tambahkan lagi nikmat kepada kamu, dan kalau kamu kufur, nescaya azabku sangatlah pedih. Sebab kalau kamu bersyukur, apa makna bersyukur tadi? Apa makna syukur tadi, tuan-tuan? Kalau kat belakang kita bincang dah, mana syukur ialah kita menggunakan segala nikmat-nikmat, kan, sama ada mata, telinga, tangan, kaki, anggota badan sebagainya, kepada perkara-perkara yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mana syukur. Habis, Ustaz, kalau kita kata alhamdulillah, syukur juga. Syukur juga kan? Itu nama syukur bil lisan, syukur dengan lidah. Mana kita bertasbih kepada Allah, ataupun kita ucap subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, pun juga termasuk dalam kumpulan orang bersyukur. Tapi makna syukur yang sebenarnya tadi, yang lebih tepat makna syukur itu, kita menggunakan segala anggota badan kita kepada perkara-perkara yang Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala redha. Okay, itu yang paling betul lah. Baik. Kemudian, dan lagi syukur itu menegah dan menolak akan seksa. Bila kita banyak bersyukur, maka Allah Ta'ala akan menegah kita daripada terkena balak dan juga siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerana Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain lagi, ma yafalullah bi'azabikum in syakartum wa amantum. Ma yafalullah bi'azabikum in syakartum wa amantum. Maksudnya, tiada memperbuat Allah Ta'ala akan seksa kamu jika syukur kamu akan segala nikmatnya dan beriman kepadanya, dan beriman kamu. Okey, ma yaf'alu, maksud ma itu maksudnya manafi, tiada melakukan ataupun tiada memperbuat Allah Ta'ala dengan seksaan kepada kamu in syakartum, jikalau kamu bersyukur, wa amantum, dan juga kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. So Allah Ta'ala tidak akan menentukan azab kepada kita. Kerana balasan, tuan-tuan, bentuk balasan ada 2. Satu balasan di dunia dan satu balasan di akhirat. Separuh daripada orang kita ni, dia kata balasan tu hanya di akhirat saja. Di dunia tidak ada balasan. Tidak. Okey? Di dunia pun boleh mendapat balasan, di akhirat pun boleh mendapat balasan. Contohlah kalau seorang budak ataupun seorang anak derhaka kepada 2 ibu bapa dia. Betul tak? Allah Ta'ala boleh membalas di dunia lagi. Allah Ta'ala dah balas dan boleh balas, dan di akhirat pula dia akan dikenakan azab yang pedih Allah Ta'ala. Okay? Begitu juga bagi orang yang taat kepada Allah, orang yang patuh kepada perintah Allah Ta'ala, apa balasan yang dia dapat di dunia? Apa balasan dia? Antara balasan yang boleh dapat di dunia ialah perasaan tenang. Tenang kan? Mana bila satu benda dia berlaku pada dia tenang, tak ada kelang kabut, tak ada gelojor-gelojor dan sebagainya. Ni maknanya dia telah mendapat balasan di dunia lagi, hasil daripada ibadah-ibadah, ketaatan yang dilakukan ketika dia hidup dalam dunia. Akhirat besok dapat lagi balasan. Mana kat dunia dapat balasan ketenangan, kan, kegembiraan, kesukaan, dengan hati yang ceria, muka ceria. Tengoklah orang yang ibadah pada Allah, orang yang gajah taat kepada Allah, tengoklah muka dia tu ceria kan, gembira kan. Kalau orang yang tidak patuh kepada Allah Ta'ala, kita tengoklah muka dia masam kan, bongi kan, tak habis-habis bongi kan. Semua tak kena ke dia. Habis yang betul siapa? Siapa yang kena? Dia je yang kena. Dia je yang betul. Lain semua tak betul. Okey. Kemudian seterusnya, tuan-tuan, dan kerana firman Allah Ta'ala, wa sayazillahu syakirin, wa sayazillahu syakirin, dan selagi membalas Allah Ta'ala kepada sekalian orang yang syukur akan nikmatnya. Kan? Orang yang syukur atas Allah Ta'ala,
Allah Ta'ala juga akan balas di akhirat. Kemudian sabda Nabi SAW, at-taimu asyakiru bimanzilati shaim as-sabiri. At-taimu asyakiru bimanzilati shaim as-sabiri. Maksudnya, at-taim asyakir, orang yang makan lagi yang bersyukur, bimanzilati, itu menempati ia dengan orang yang berpuasa, as-shaim as-sabiri, dan orang yang sabar. At-taim asyakir, orang yang memberi makan, orang yang makan lagi yang bersyukur, orang yang makan lagi yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, bimanzilati shaim, mereka itu menepati atau penipuan makan seperti orang yang berpuasa, kemudian dia bersabar pula di atas puasa yang telah dia jalankan. Sebabnya orang berpuasa ada 3 tingkatan. Kalau disebut dalam kitab-kitab lain kan, disebut dalam hadis pun dia menyatakan itu, bahawa orang sabar itu ada 3 pecahan. Pertama, orang berpuasa ada 3 pecahan. Satu, berpuasa orang awam. Yang kedua, puasa orang hawas. Yang ketiga, puasa hawaisul hawas. Macam mana dikatakan orang yang berpuasa? Puasa orang awam. Puasa orang awam ialah puasanya hanya sekadar menahan diri daripada makan dan minum sahaja. Sedangkan anggota badannya kan tidak dijaga dan tidak dikawal. Banyak melakukan dosa dan juga kesalahan. Semana dia hanya sekadar menahan makan dan minum sahaja. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda, dia kata, kam min shaimin laisa min siyamihi illa ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya sekadar menahan diri daripada makan dan minum sahaja. Sedangkan anggota badannya tidak dijaga. Mata tak jaga, telinga tak jaga, tangan tak jaga, kan? Fitnah sana, fitnah sini, tapi dia kata dia berpuasa. Itu dikatakan puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang hawas, puasa orang soleh. Iaitulah puasa yang bukan hanya sekadar menahan diri pada makan dan minum, anggota badannya semua dijaga. Semua dijaga. Penglihatan dijaga, telinga dijaga, kan? Gerak geri dijaga. Kenapa? Kerana dia berpuasa. Ana shaim, dia kata, aku tengah berpuasa, so jangan kacau aku, jangan ganggu aku, kan? Aku tengah berpuasa. Okay. Yang ketiga, itulah puasa hawaisul awas, puasa para nabi dan juga para rasul, kan? Yang mana ingatan mereka itu sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau sedetik saja mereka terlupa, kan? Dan terlalai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi mereka menganggap puasa mereka itu batal. Puasa itu batal. Tapi puasa ni para Nabi Rasulullah, kita tak sampai dah tingkat itu. Tinggi punya makam. Baik tuan-tuan. Kemudian bersamaan keduanya pada pahala yang banyak. Artinya bersamaan keduanya pada pahala yang banyak. Mana tadi tuan? Al-ta'im asyakil bimanzilati shaim as-sabir. Orang yang makan lagi yang syukur, dia menempati pada orang yang berpuasa lagi orang yang sabar. Maksudnya apa? Bersamaan keduanya daripada segi nisbah pahala dia. Pahala sama banyak. Sikit lagi tuan-tuan. Dan adalah Rasulullah SAW menangis dalam sembahyang tahajud. Ini cerita tadi kan? Adalah Nabi SAW menangislah ia dalam sembahyang tahajudnya. Maka sembah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri baginda Rasulullah, apa sebab engkau menangis ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Dan sesungguhnya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi engkau akan barang yang terdahulu daripada dosa engkau dan barang yang telah terkemudian. Dosa engkau dah diampun ya Rasulullah. Kenapa lagi engkau nak bangun malam, nak ibadah ni, sampai engkau menangis-nangis ni? Jadi apa jawab baginda Rasulullah SAW? Maka bersabda Nabi SAW, maka adakah ada aku hamba yang banyak bersyukur? Apalah aku nak abdan syakura. Tak bolehkah aku ni masuk aku pula orang yang banyak bersyukur? Menceritakan dia oleh Ibn Hibban di dalam kitab sahih dia. Dalam sahih Ibn Hibban nama dia. Okey? Sebenarnya bangun malam itu salah satu daripada tanda orang yang banyak bersyukur kepada Allah. So maknanya mulai pada malam ini dah bolehlah bangun malam.
Mulai per malam ni bolehlah bangun malam. Jangan bangun malam pergi terkencing aja. Ambillah wuduk kan, paling tidak pun 2 rakaat pun dah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tapi kalau tak terbangun ustaz, macam mana? Tak terbangun, tak terjaga. Kalau tak terbangun, tak terjaga, tapi kita dah niat dah nak bangun malam, kita mendapat pahala yang sama dengan orang yang bangun malam. Gitu. Dengan orang yang bangun malam, tapi dengan niat kita pasal niatlah. Innamal a'malu binniyat. Setiap seorang itu di atas apa yang telah pun dia niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu di atas apa yang diniatkan. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya ke Allah Taala dan Rasul, maka kembalinya hijrahnya pada Allah Taala dan Rasul. Faman kana hijratu ila dunya aw imra'atin yankuha fa hijratu ila ma hajara ilahi. Barang siapa yang hijrahnya ke dunia ataupun kerana perempuan yang dia nak berkahwin, maka hijrahnya itu kembali kepada apa yang dia niatkan tadi, kerana dunia dan juga kerana perempuan ataupun kita. Habis tuan-tuan, wallahu a'lam bissawab. Sampai situ insya-Allah akan datang kita sambung lagi pengajian kita pada masa yang akan datang insya-Allah. Baik, saya buka soalan kalau ada pertanyaan. Ada. Ha. Ada sedekah ni. Sedekah. Kalau kita seorang anak sedekah kan, dia perlu dia niatkan sedekah tu pada ibu dia ataupun dia sedekah yang mengaku pada ibu. Kena niat. Kena ada niat. Kalau dia sedekah je arwah bapak tak dapat. Tak ada, untuk dia je lah. Kan dia niat, dia mesti ada niatkan untuk mak dan ayah dia. Dengan ini saya sedekahkan ni, saya niatkan untuk mak ayah dia lah. Untuk ayah. Ya, kadang mak ayah kita kadang contoh tadi dah meninggal dunia kan, kita niatkan pahala sedekah tadi kepada dua ayah dan ibu kita. Kalau tak niat, tak adalah. Hanya untuk diri kita sendirilah. Itu pentingnya niat tu. Okey? Kerana setiap amalan tu mesti berdasarkan kepada niat. Tanpa niat maka tidak akan berlaku. Itu. Hanya kepada orang saja, orang yang memberi itu sajalah. Jadi bila kita contoh kita menunjukkan seorang tu benda yang baik, kita ajar dia sedekah. Kita yang ajar dia sedekah. Okay. Dia buat sedekah tu pun dapat pahala. Dia buat benda yang kita ajar benda baik. Jadi macam seorang anak tu yang melahirkan dia, ibu bapa dia yang lahirkan dia. So ibu bapa dia takkan lahir. Jadi tak ada kaitan dengan Ustaz. Dia sebagai anak kita, dia buat baik, kita yang melahirkan dia, kita dapat pahala apa yang kita berikan itu buat. Dia kena niat baru kita dapat. Kena niat lah. Kecuali kalau mak bapak dia tu ada mengajar benda tu. Ada tak mak bapak dia tu mengajar dulu? Dia melahirkan tu tak. Melahir saja pun tak juga, tak termasuk lagi. Dia dengan syarat bukan saja mak bapak tu melahirkan dia, malah mak bapak juga memberi didikan, ilmu kan, dan mengajar anak tadi supaya sentiasa bersedekah. Okey, sentiasa bersedekah maknanya dia dapat, mak bapak tu dapat pahala di sini dalam bentuk tu jelah, dalam bentuk dia pernah mengajar benda tu pada anak dia. Tapi kalau anak tadi berniat pula untuk mak bapak dia, semua mendapat pahala yang lain pula. Macam tu. Okey. Sama juga kalau kita ajar orang lain benda baik, kan? Ad-dalu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi. Ad-dalu 'alal syarri ka fa'ilihi. Orang yang menunjuk di atas kebaikan itu samalah seperti orang yang melakukan dia. Dan juga orang yang menunjuk di atas sesuatu keburukan atau kejahatan itu samalah seperti orang itu melakukan dia. Sama seperti orang melakukan. Tapi dengan syarat dia menunjukkanlah. Dia menunjukkan, dia mengajarkan, dia orang kata berkempen lah, kempen ajak orang tu buat baik. Kan? Barulah dapat pahala lah. Dapat pahala orang yang telah mengajarkan tu. Tapi kalau dia tak ada mengajarkan, tak dapat apa-apa lah. Kalau dia mengajarkan,
Lepas tu orang yang buat tu pula ada pula niat lagi untuk nak bagi sedekah pula pada orang yang mengajarkan tadi. Semana berlipat-lipat kali ganda lah pahala dia. Orang yang mengajar tu dapat. Okey? Lain? Tak ada? Okay, tak ada, kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ighfir lana dhunubana wa la tu'azzibna yawmal qiyamah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana fil qulubina wa din wa salamati wa afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma janna bil afiyah wa salama wa qina bit taqwa wal istiqamah wa azna min mujammatin nadama bil hali wal ma bi rahmatika ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.